Salam sejahtera. Nama saya Laitung. Saya merupakan ahli dari kumpulan 7. Hari ini saya akan memperkenalkan seni muzik tradisional masyarakat Cina, yaitu orkestra Cina. Ini merupakan alih-alih kumpulan saya. Hari ini saya akan memperkenalkan instrumen pertama, yaitu cello dari orkestra Cina. Nama cello boleh dinamakan sebagai cello atau cello. Cello merupakan sejenis alat musik bertali. Ia berasal daripada bahasa Itali. Cello mempunyai rupa yang hampir sama dengan biola, tetapi saiznya yang lebih besar. Badannya dibuat dari kayu. Biasanya dimainkan oleh sebanyak 6 hingga 10 orang dalam orkestra Cina. Cello boleh dimainkan dalam musik tradisional Cina seperti orkestra Cina dan juga dalam musik Eropa. Seperti dalam gambar, mempunyai 4 dawai, C, G, D, A. Pemain harus berduduk dan memain cello dengan posisi berdiri di antara kedua-dua kaki pemain. Cello dimain dengan menggesek tali sambil tangan yang lain menekan tali di atas leher cello. Terima kasih. Selamat sejahtera pensyarah dan rakan-rakan. Sekarang saya akan bercakap satu peralatan muzik di dalam kumpulan tali tunduk dalam orkestra Cina. Itu ialah erhu. Erhu merupakan sejenis alat muzik gesek tradisional Cina dan muncul pada destinasi Tang. Ia adalah alat muzik bertali 2 tali, digunakan sebagai sebuah alat solo dan juga dalam sekumpulan kecil dan orkestra besar. Dalam keluarga kucing, itu juga alat yang termasyhur. Selain itu, pada erhu sebanyak 80 cm panjang, bahagian hujungnya berbentuk naga dan bawahnya dibuat oleh kulit ular yang berbunyi seperti kotak. Pada erhu digelap dengan rapid. Sekian, terima kasih. Zhonghu merupakan instrumen tali tunduk Cina yang bernada rendah. Zhonghu adalah analog dengan erhu, tetapi lebih besar sedikit dan nada rendah. Ia juga merupakan ahli keluarga huqin. Zhonghu kini telah menjadi peranan yang sangat penting dalam lagu solo dan mempunyai banyak lagu seperti Cao Yuan Shang, Chu Sai. Zhonghu biasanya dimain oleh sebanyak 3 hingga 8 orang dalam orkestra. Contoh bagaimana zhonghu berbunyi. Hai semua, nama saya Jasmine Chong. Sekarang saya akan membentangkan tentang pipa. Pipa adalah salah satu alat muzik Cina yang paling popular dan telah dimainkan selama hampir 2000 tahun. Menurut Liu Xi dalam dinasti Han, merujuk kepada cara alat dimainkan, Qi adalah untuk memukul keluar dengan tangan kanan dan Pa adalah untuk memetik ke dalam ke arah tapak tangan. Ia juga mempunyai badan kayu berbentuk buah pir dengan bilangan fret yang berbeza-beza antara 12 hingga 31. Tambahan pula, ia serupa dengan alat muzik yang dipanggil liu qin, iaitu versi pipa yang lebih kecil. Seterusnya, gambar yang di bawah adalah cara memegang pipa dengan betul, iaitu meletakkannya secara menegak di atas riba, satu tangan menekan pada bahagian atas tali dan satu lagi memetik pada bahagian bawah tali. Itu sahaja dari saya akan sampaikan kepada orang seterusnya. Salam sejahtera semua, saya ialah Shuling. Tahukah anda, guzheng merupakan sesuatu alat muzik daripada kumpulan memetik dalam orkestra Cina. Guzheng mempunyai papan yang besar yang dibuat daripada kayu polonia dan panjangnya adalah 64 inci. Guzheng yang moden mempunyai 21, 25 ataupun 26 rentetan. Selain itu, semasa bermain guzheng, pemain perlulah memakai alat bantuan yang berupa kuku supaya rentetan yang dipelik akan berbunyi lebih hebat
dan jari pemain tidak akan terluka. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Teopesi dari grup 7 akan memperkenalkan Sona. Sona dibuat daripada kayu dan bahagian bawahnya yang berbentuk loceng dibuat daripada belangku. Ia mempunyai 7 lubang di hadapan dan 1 lubang di belakang pada kayu tiusnya. Selain itu, pada abad ketiga, Sona dibawa masuk ke China dari Rusia Arab mengikuti perkembangan lawan sustera. Ia dimain dari dinasti Han dan berkembang pada dinasti Ming. Sona merupakan alat muzik yang mempunyai kemahiran yang kaya dan juga ekspresi yang kuat. Dan ini ia dimain sebagai instrumen utama dalam kumpulan opera tempatan. Ia yang mempunyai kelantangan yang besar dan nada tinggi dan terang sesuai untuk main dengan alat muzik perkusi. Ini dua merupakan ayat klasik tentang Sona. Hal ini kerana Sona dapat mengeluarkan suasana yang ceria dan meriah. Oleh sebab itu, Sona sentiasa digunakan pada perayaan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua, nama saya Lee Jin Yu. Hari ini saya akan menerangkan apakah ialah dizi, seruling. Apakah dizi? Dizi ialah satu alat music tube yang sudah dikenali oleh banyak orang sejak zaman dahulu kerana harganya relatif murah. Seruling terbuat daripada bambu, kayu atau batu giok serta tulang. Di China, banyak jenis seruling dipakai dalam orkestra, iaitu bangdi, kudi sindi dan dadi seruling. Saya juga akan menerangkan apakah bunyi dan ciri-ciri dizi. Bunyi yang dihasilkan juga dapat meniru suara burung. Dizi popular di selatan dan utara negara China, terutamanya kawasan Sungai Yangtze. Dizi yang badan agak panjang dan kasar, bunyi dihasilkan lebih tebal dan lembut. Manakala badan yang agak pendek dan halus akan menghasilkan bunyi yang lantang dan jelas. Gambar ini adalah konsep dan saiz dizi, ada 6 lubang dan gambar ini ialah orang yang sedang bermain dizi. Sekian, terima kasih. Hai semua, hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan gendang 24 musim. Pertama sekali, kenapakah terdapat 24 gendang dalam gendang 24 musim? Dalam kalender Cina, setiap tahun mempunyai 4 musim besar dan setiap musim besar mempunyai 6 musim kecil. Petani merujuk kepada kalender Cina untuk aktiviti-aktiviti harian. Contohnya, petani akan menuai padi pada musim kecil mangcong. Setiap gendang dalam gendang 24 musim mewakili satu musim kecil. Soalan seterusnya, adakah setiap gendang dalam gendang 24 musim sama? Ya, setiap gendang mesti mempunyai warna kuning, merah dan hitam, tetapi setiap gendang akan diukir dengan perkataan musim kecil yang diwakilinya dengan warna kuning. Selamat sejahtera, nama saya Jia Qian. Sekarang saya mahu memperkenalkan alatan yang digunakan dalam kentang 24 musim. Yang pertama ialah kentang. Kentang mesti mempunyai warna merah, kuning dan hitam. Yang kedua ialah pemukul kentang. Ini untuk memukul kulit kentang untuk mengeluarkan bunyi. Yang ketiga ialah steng kentang. Steng kentang ada 2 jenis. Ini untuk letak kentang secara menegak dan ini secara melintas. Seterusnya saya mahu memperkenalkan teknik pukulan. Tempat pukulan pada kentang boleh dibahagikan kepada 3 bidang, yaitu congku yang terletak di pusat kentang, pangbian yang terletak di bibir kentang, dan gubian yang terletak di sisi kentang. Selain itu, lagi satu teknik pukulan ialah pemukul kayu. Pemukul kayu ialah pukulan antara 2 pemukul. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Brandon Leong dan saya akan menerangkan kedudukan gendang, posisi bermain, dan posisi tangan dan kaki. Gendang boleh diletakkan dalam 3 cara kedudukan. Cara pertama, gendang diletak secara menegak. Dalam kedudukan ini, posisi pemain berada di belakang gendang dengan kaki dibuka dalam bentuk V dan badan adalah lurus dan pemukul kayu pada kedua belah tangan dipegang secara mendata. Cara kedua, gendang diletak secara mendata. Dalam kedudukan ini, bahagian berongga gendang terdedah ke udara, makanya bunyi lebih kuat, rendah dan bergemuruh. Dalam kedudukan ini, pemain berdiri di hadapan gendang dan memanjangkan tangan ke atas untuk memukul gendang. Cara ketiga, kedudukan sudut 45. Dalam posisi berdiri, pemain menggunakan tangan kiri untuk mencondongkan gendang dan menggunakan tangan kanan untuk memukul gendang.
Dalam posisi duduk, pemain akan duduk berhadapan dengan muka gendang dengan kaki terbuka. Tangan akan diangkat ke atas kepala, lalu diturunkan untuk memukul gendang. Dalam posisi sisi, pemain akan berdiri di sisi gendang dan menconongkan kaki kanan serta mendepak kaki kiri. Muka pemain akan melihat ke arah penjuru kiri dan tangan akan diangkat ke atas arah penjuru kanan setinggi paras telinga lalu diturunkan untuk memukul gendang. Koreografi dalam ensemble gendang 24 musim membawa maksud yang berbeza yang berkaitan dengan 24 musim dalam kalender pertanian Cina. Posisi tangan, terdapat dua jenis pergerakan tangan, iaitu di depan dengan penuh atau di bengkok pada sudut 45 atau 90 di bahagian sesiku. Posisi kaki, bentuk V, mapuk, condong ke sisi, condong ke belakang, condong ke depan, memalang kaki, menegak dan pivot merupakan jenis pergerakan kaki dalam ensemble gendang 24 musim. Sekian, terima kasih.